Golongan kedua, ahli falsafah, golongan tabi'iyun. Mereka ialah golongan yang banyak membuat kajian tentang alam tabi'i dan keanehan kejadian haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka ni kalau kita sekarang sebut ahli sains lah. Dia kaji bintang-bintang di langit, dia kaji muka bumi, dia kaji tubuh badan manusia bahagian dalam, dia kaji haiwan-haiwan, dia kaji dasar lautan. Bila dia kaji tu dia nampak memang tersusun rapi. Bila tersusun rapi semua benda ni, dan dia mengaku ada yang mencipta benda-benda ni, ada yang menjadi kuasa yang mendasari semua ni. Itulah Tuhan kita. Jenis yang kedua ni bagus sikit. Dia mengaku adanya Tuhan. Saya ada membaca kitab agama Tao. Saya suka baca kitab-kitab agama lain. Baca kitab Tao ni kira barulah, dalam tahun sudah. Jadi saya pun berfikir, pengasas agama Tao ni disebut sebagai Laozi dekat China purba dulu. Bila tengok perkataan-perkataan dia, Laozi ni dia percaya memang ada satu kuasa yang mendasari semua benda, yang mencipta semua benda. Jadi dia percaya wujudnya Tuhan. Jadi saya pun baca kitab. Kitab tu kitab Dao De Jing ataupun Tao Te Ching. Kitab utama agama Tao. Saya kata Tao ni Nabi kot, baca. Tapi bila baca kitab tu, saya nampak Laozi ni dia seorang yang tercari-cari. Kalau nak kata dia seorang Nabi, Nabi ni dia didatangi malaikat ataupun dapat wahyu. Dia tahu dah Tuhan siapa, alam akhirat macam mana, kejadian bumi langit macam mana, dia tahu siap-siap dah. Sebab malaikat begitu, dia dapat wahyu. Tapi yang Laozi tadi, pengasas agama Tao, setakat yang saya baca, dia satu orang yang tercari-cari. Dia jumpa, tapi dia tercari-cari. Jadi kalau nak kata dia seorang Nabi, berdasarkan kitab tu tak berapa kena lah. Orang bertikai pula, Nabi Ibrahim pun dulu cari-cari juga. Ya, tapi Nabi Ibrahim, dia tercari-cari masa dia belum jadi Nabi. Bila dia dah sebar ajaran dia, dia dah dapat wahyu, dia tak tercari-cari dah. Dia tahu dah Tuhan siapa. Macam Tao ni tadi, Laozi, masa dia dah sebarkan ajaran dia tu, dia masih tercari-cari lagi. Saya ada petik daripada kitab Tao Te Ching. Tao ni berkata, Laozi ni kata, betapa dalam tidak dapat difahami, seakan ia adalah leluhur terhormat dari segala benda. Dia kata Tao tu tak tahu apa benda. Tapi kalau ikut fikiran ni, seakan-akan Tao ni punca segala sesuatu. Punca segala sesuatu Tuhan lah tau. Tapi dia ni tercari-cari. Kemudian kata Tao lagi, kata Laozi lagi, aku tak tahu ia anak kepada siapa. Dia jumpa dah pencipta tu tadi, tapi dia tak tahu pencipta ni datang dari mana. Dia ni anak siapa, dia tak tahu. Mungkin ia sudah ada sebelum wujudnya Tuhan. Sebelum wujudnya Tuhan dah ada dah Tao tu. Tapi Tao ni apa benda dia tak tahu. Tapi dia cari-cari jumpa. Dia tahu alam ni ada pencipta. Dia tahu alam ni semua bersangkut dengan pencipta tu. Tapi dia duduk tercari-cari. Jadi susahlah kita nak kata dia Nabi ke. Setakat maklumat yang kita ada belum cukup. Ramai antara kita tak sedar yang agama Buddha bukan agama Tao, agama Buddha. Agama Buddha ni rata-rata penganut dia etis, dia tak percaya Tuhan. Kita kata orang Buddha pun percaya Tuhan juga, dia rata-rata tak percaya Tuhan. Kalau agama yang asal mungkin. Tapi agama yang ada sekarang, yang isi kandungan kitab dia memang tak sentuh pasal Tuhan. Mereka ni lebih kepada etis, yang agama Buddha. Di negara China ni, dia ada beberapa agama yang besar, tapi kita duk pandang Buddha satu je. Dia ada agama Tao, agama Confucius, agama sembah nenek moyang yang kita sentuh tadi, dan juga agama Buddha. Lepas tu agama kecil-kecil lah. Dalam konteks negara Malaysia, biasanya orang Cina bukan Islam di negara kita, kalau dia bukan beragama Kristian, dia akan tulis Buddha. Kamu agama apa? Buddha. Bila saya tanya orang Cina, dia kata orang Buddha ni sikit je, yang banyak agama Tao. Di negara kita ni, yang Buddha sikit je.
Tapi nak senang cerita, dia tulis Buddha saja. Sebab orang Buddha, dia sambut hari Wesak. Kita tengok orang yang sambut hari Wesak bukan ramai, sikit je. Tahun baru Cina, ya, sebab dia tu tahun untuk bangsa Cina. Dia lain, agama apa pun sambut, kan. Kemudian kita juga ramai tak tahu, agama Buddha ni asal dia dari India. Dia bukan dari negara Cina. Tapi bila sebut Buddha, kita duk bayang sami Cina. Agama Tao dengan agama Confucius dengan agama nenek moyang memang Cina. Tapi agama Buddha ni dia datang kemudian. Kemudian datang dari India. Dan dia subur di sana. Di India pun dia kurang subur. Di Cina pula dia subur. Okay. Golongan yang kedua ni tadi, iaitu golongan tabi'iyun. Mereka ni dah percaya wujud Tuhan. Tapi ada satu masalah lagi. Bukan satu masalah, banyak masalah. Perenggan kedua, Tuhan dia percaya lah. Mereka berpendapat bahawa manusia yang mati itu tidak akan hidup semula. Kalau dah mati itu mati ya. Tak ada dah alam akhirat ni, tak ada. Syurga neraka tak ada. Dosa pahala tak ada. Tuhan ada, Tuhan memang ada. Tapi yang lain-lain alam akhirat semua tu tak ada. Ini menyebabkan mereka ni di dunia hidup bersandarkan pada moral sahaja. Bila bersandar pada moral sahaja, dia ikut suka hati dia. Nak buat jahat ke apa ke. Sebab bagi dia kalau dah mati lepas ni habis lah. Ikut dia lah. Nak buat maksiat ke, nak buat baik ke, suka hati. Hari akhirat dinafikan. Syurga, neraka semua tu tak ada. Perhimpunan di padang mahsyar tak ada. Kebangkitan semula tak ada. Kiamat tak ada. Hari hisab tak ada. Mereka juga tidak mengakui balasan pahala kepada orang yang taat dan balasan seksa kepada orang yang melakukan maksiat. Maka runtuhlah belenggu dari mereka itu mengikut hawa nafsu seperti binatang. Mereka percaya Tuhan, tapi yang hal-hal agama ni tak percaya. Zaman Nabi pun ada. Kan zaman Nabi Muhammad ada beberapa orang yang tidak menyembah berhala, tapi mereka tak ikut Nabi Muhammad. Dia percaya Tuhan ni ada. Sampaikan satu orang tu kata, dia agama musyrik pun dia tak masuk. Agama Nabi Muhammad dia tak masuk. Dia sendiri dia aja. Dia kata, wahai Tuhan, kalau aku tahulah cara untuk aku berabdi kepada kamu, aku dah buat dah. Tapi aku tak tahu. Tapi aku tahu kamu memang wujud. Zaman Nabi Muhammad pun ada. Tapi dia tak masuk agama Islam orang tu. Bila sebut tentang kiamat, ada satu benda yang kita nak perbetulkan. Rata-rata kita ni percaya bila disebut hari kiamat, kiamat ni ialah hari kehancuran. Oi, tak lama lagi kiamat dah. Oi, bulan 12 hari tu ni planet ni biru nak langgar kita. Wah, nak kiamat dah ni. Teruklah. Buat pula filem. Tunjuk pecah sana kan. 2012. Ombak naik, langit runtuh. Tu gambaran kiamat. Sebenarnya kiamat ni benda lain. Kiamat ni ialah hari kebangkitan. Dia bukan hari kehancuran. Tapi rata-rata kita bila sebut kiamat, kita duk bayang gunung tercabut, langit terbelah, bintang-bintang berguguran. Yang tu hari kehancuran. Hari kehancuran ni dalam Quran dia sebut dengan banyak nama. Antaranya Az-Zalzalah, antaranya Al-Haqqah, antaranya As-Sa'ah. Hari kiamat, hari kebangkitan. Bila dah hancur semua dah, Allah wujudkan alam yang baru. Yang tu hari kiamat. Kita kena betul. Tak percaya, carilah dalam Quran. Bila dia cerita hari kiamat, dia sebut kiamat, dia cerita pasal kebangkitan, bukan kehancuran. Kita selama hari ni salah faham. Saya dulu pun duk percaya macam tu juga. Bila sebut kiamat, takut dah. Takut bumi meletup, bumi terbelah, gunung berapi kan. Yang tu hari kehancuran, dia bukan hari kiamat. Hari kiamat ni hari kita bangkit semula. Tu baru hari kiamat. Mereka juga dianggap zindik kerana iman itu berasalnya daripada Allah dan hari kiamat. Tidak beriman kita ni sebelum kita ni percaya Allah dan hari kiamat. Ada satu hadis Nabi tu dia kata, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun diam. Dua benda aja boleh, cakap tak baik tak boleh. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, kena cakap yang baik-baik ataupun diam. Dua pilihan je. Kita bukan nak sentuh yang tu, nak sentuh yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hari kiamat tadi.
Hari kiamat tu hari akhirat lah, hari kebangkitan semula, bukan hari kehancuran. Jadi kata Imam Ghazali, iman satu-satu orang tu kita ukur dengan dia percaya Tuhan wujud, satu lagi dia percaya hari kiamat, hari kebangkitan. Kalau dia tak percaya hari kiamat tu, ringkas cakap, tak beriman lah, tak cukup. Iman dia setakat dia percaya ada Tuhan saja. Sebab tu dalam banyak hadis dia gandingkan percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, ataupun percaya pada hari kiamat. Dia ganding dua tu.